Ustazah dah sampai. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah tak sihat ke? Ustazah tak berapa nasihat, tapi Ustazah usaha datang hari ini juga untuk memberi manfaat kepada ummah. Ustazah Asma Harun berada di pentas utama. Kepada siapa yang tengah orang kata berjalan move forward ni, boleh ambil tempat masing-masing untuk duduk, dengarkan sedikit perkongsian daripada Ustazah Asma Harun. Siapa yang tak kenal dengan beliau, mungkin Lin boleh kongsikan sedikit beliau punya info, sedikit info tentang Ustazah Asma binti Harun. Beliau merupakan seorang pendakwah bebas. Kita sangat kenali, sangat hormati. Mula bergiat aktif sejak tahun 2019. Dikenali atas faktor-faktor penyampaian ilmu agama. Selalu muncul di radio, di kaca TV, di social media platform beliau. Di mana-mana masterclass selalu kita nampak beliau, di mana-mana charity events, okey. Dan beliau ada kelulusan dalam sarjana muda syariah di Universiti Al-Azhar Mesir, sarjana dalam pengajian Islam di Open University Malaysia, dan sekarang ni dalam proses menyambung pelajaran di peringkat PhD. Okey, siapa yang tak kenal dengan Ustazah Asma Harun kita? Okey, dan kita nak mulakan sesi hari ini. Okey, lebih tertumpu kepada kesihatan mental. Kalau anda tengok tengah healing ke? Siapa yang sekarang ni tengah healing? Tengah dalam keadaan berkecamuk, tengah down, tengah frustrated sangat, tengah berjuang dengan mental, emosi dan jiwa anda. Ada yang cakap ni tengah healing ke Kak? Tengah healing. Okey, masya-Allah. Alright, jom kita mulakan dengan Dai Izhar, okey? Kita punya panelis kita yang pertama. Okey, betul. Ustazah nak minum dulu? Ya. Okey, alright, Dai. Kita punya soalan lah macam tadi kita dah bincang masa dekat belakang kan. Saya tahu yang Dai ada banyak ilmu dalam bidang psikologi ni. Sebenarnya macam ni kita nak identify yang kita ni sebenarnya dalam keadaan depresi. Kita ada masalah jiwa, kita ada masalah dengan soul kita, emosi kita kan. Mungkin Dai boleh kongsi lah macam simptom-simptom. Macam ni pun pernah alami simptom-simptom depression, anxiety dan sebagainya. Dan mungkin nak tahu juga beza antara stress, anxiety, depression ni, apa sebenarnya perbezaan ketiga-tiga ni? Silakan Dai. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak apa-apa nak semangat lah, nampaklah tengah healing tu. Kita cuba sekali lagi boleh? InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah? Sihat ke semua? Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sebabkan round kita ni sangat singkat, saya kira-kira time saya nak bercakap ni lebih kurang 7 minit je. So saya akan ringkaskan straight to the point untuk soalan daripada Lin tadi. Tapi terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Masri atas kesudian untuk menjemput kami di atas pentas. Yang saya hormati Ustazah Asma Harun, Puan Nadia Bakar, dan juga kepada semua tim-tim Masri yang ada, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan. Baik, straight to the point, cerita tentang anxiety, depression, stress ni dalam satu kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rakyat Malaysia ni 1 daripada 3 memang ada masalah kesihatan mental. So kalau kita datang bertiga, kira 3 orang tu salah seorang. Kalau ayah bawa mak, bawa anak, salah seorang. Salah seorang memang ada simptom-simptom masalah kesihatan mental. Tapi itu adalah kajian statistik 2017. Paling terbaru, post-Covid. KKM keluar lagi data yang baru mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni 1 daripada 2 rakyat Malaysia memang ada masalah kesihatan mental. So dah boleh jiling-jiling dah orang sebelah. Akak tu kan tengok suami dia. Suami dia ke aku? Suami ke aku? Kan? Kalau tak suami, suami. Tu je lah kan. So, itu statistik tentang kesihatan mental. Now kita pergi pula kepada apa beza stres dengan depres. Kadang-kadang orang kan kena marah, depres lah. Macam tu je depres. Alamak, assignment tak siap, depres aku. So, apa beza stres dengan depres dalam kacamata psikologi? Stres dia adalah emotional state. Dia adalah keadaan emosi. Contoh, kita nak ambil lesen JPJ dulu, ingat tak? Selagi tak ambil,
tengah belajar, tengah training, stres. Apa jadi bila habis dapat lesen JPJ? Hilang stres. Itu adalah stres. Stres dia bersifat naik dan turun. Itu stres. Dan stres kita boleh uruskan dia dengan cara yang berbeza-beza. Ada orang stres dia makan coklat, ada orang stres dia pergi shopping, Ustazah mungkin stres baca Quran, Puan Nadia mungkin stres suka menulis, macam saya stres suka tidur. So lain orang lain cara dia nak uruskan stres. Ada orang suka kemas rumah, dengan kemas rumah lapang rumah dia, hilang stres dia. Itu stres. Ini secara ringkas. Dan beza pula dengan depressed. Depressed dia adalah mental illness. Dia adalah yang perlukan rawatan untuk berhadapan dengan dia. Dia tak cukup dengan hanya makan coklat, hilang depression. Dia tak cukup dengan hanya kita cuci rumah, hilang depression. Dia perlukan rawatan. So, cerita pasal depression pula, depression ada macam-macam jenis lah. Kalau saya sebut ni memang ambil masa sikit. Depression dia ada bipolar disorder, depression dia ada postpartum depressive disorder. Depression pun ada major depressive disorder kan. Saya sebut benda ni nampak macam saya nampak bijak sikit kan. Saya dah hafal tuan-tuan. 3 minggu saya hafal benda ni. Nak nampak bijak dekat pesta buku ni. Memang bijak Ustaz. Tapi apa-apa pun, depression dia adalah mental illness yang perlukan rawatan, bukan hanya sekadar pergi hutan hilang depression. Sebab tu ada orang dia pergi healing dekat hutan tapi balik depressed balik. Kenapa orang pergi kat tepi laut dia rasa segar tapi balik rumah dia rasa tak okey lagi? Sebab dia perlukan pada penyelesaian, dia perlu pada rawatan, sokongan dan juga kasih sayang. Now, itu depression. Apa beza pula depression dengan anxiety? Sebab ada orang kata macam depression, anxiety sama je lah, sama je lah. Tak sama. Apa beza depression dengan anxiety? Macam ni. Depression adalah orang yang jasadnya berada di masa sekarang, in this moment, jasadnya, tapi akalnya, jiwanya, rohnya masih tersekat pada memori-memori lampau dia, trauma-trauma silam dia, masih tersekat dengan benda-benda yang dia tak boleh move on lagi. 4-5 tahun yang lepas, 10 tahun lepas, percintaan-percintaan yang lama, kisah-kisah penderaan-penderaan yang lalu. Maka jasad dekat sini, dia punya jiwanya masih tersekat di masa lampau. Itu depression. Anxiety pula orang yang jasadnya dekat sini tetapi fikiran dia, jiwa dia berada di masa depan. Sebab tu orang anxiety ni dia sangat risau apa yang berlaku esok. Dia risau apa akan jadi 4 tahun depan. Dia risau nanti akan kerja kena buang macam mana kan. So itu basically apa perbezaan antara anxiety, depression dan juga stress. Dan pengakhiran sebelum saya pass balik kepada Lin, saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesempatan ni untuk kadang-kadang kita salah cakap pada orang depression. Dan benda ni boleh membunuh orang depression. Betul. Kita rasa benda ni boleh membantu dia tapi sebenarnya membunuh. Apa dia? Saya share 3. Dia ada banyak. Saya share 3 je. Jangan cakap pada orang depression, alah, engkau ni tak nampak pun macam depression, kau ni mengada je lah. Tuan-tuan, puan-puan, tahu tak? Orang stres, muka macam mana stres? Macam ni. Ni stres, keruk muka kan. Tapi orang depression, dia lah orang paling happy among us. Yes, dia betul. yang boleh paling lebar senyuman dia di kalangan kawan-kawan. Betul Ustaz. So dia depression got no face. Dia tak ada muka. Ni depression tak ada. Ya. Pertama. Kedua, jangan cakap dekat orang yang depression, alah masalah orang lain lagi teruk daripada kau. Takkan kau punya masalah ni orang lain boleh hadap lah. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab orang depression dia tak boleh proses kita punya perkataan macam orang lain. Exactly. Sebab dia punya hippocampus dan prefrontal cortex mengecut. Dia shrink. So dia tak boleh proses info macam kita. Dan ketiga, secara ringkas, jangan sebut pada orang depression, engkau depres ni sebab kurang iman lah ni. Oi. Sebab Tuhan benci kau ni. Dosa kan? Dia banyak dosa. Dia sebab dosa kau banyak. Habis kita yang tak depres ni tinggi sangat iman kita. Itu dia. Bagus sangat ke kita? Allah kita ni hubungan dengan Allah ni bagus sangat ke? So nanti kita cerita banyak lagi. Kita nak dengarkan juga daripada Ustazah dan juga Puan Nadia Bakar. Tapi Ustaz ada satu soalan. Okey. Satu lagi soalan untuk Ustaz sebelum kita pass kepada Ustaz Asma. Baik. Tapi sebenarnya saya sebagai bekas pesakit illness anxiety disorder, saya dapat ayat-ayat tu Allah yang membunuhku. Allah Sangat membunuhku. Dia kata psikologi ni dari Kristian. Psikologi dari Kristian. Buat apa nak makan ubat lagi teruk. Macam tu. Lepas tu, you are a media practitioner. If you go see a psychiatrist, it will jeopardize your career. Allah. I don't deserve a good mental health.
Betul. I don't deserve to go to see psychiatrist because I have to continuously hide my illness. Macam tu. I dapat yang mengada-ngada tu terlalu banyak. Ramai. Ustaz, saya memang lalui dan saya adalah penyampai radio. Saya kena anxiety attack pun sewaktu saya di radio. Jadi saya orang yang bercakap sangat bubbly, Ustaz. Saya macam saya cakap tadi, orang yang bubbly tu sebenarnya dia ada anxiety. Dia tak tunjuk pun dia ada anxiety or depression. So that is so true sebab saya antara yang mengalaminya. Okay, Ustaz, tapi kita bercakap mengenai remaja sekarang. Senang-senang je cakap di bibirnya, aku depres lah. Aku rapuh jiwaku. Kan. Susah aku nak move on dengan gejolak jiwa ni kan. Okay, macam mana kita nak berhadapan dengan diorang ni nak berhadapan dengan cabaran hidup? Boleh tak bagi tips untuk adik-adik remaja kita yang macam Ustaz cakap tadi lah, mungkin diorang sebenarnya stres sahaja, tapi mungkin memang ada yang betul-betul depresi kan. Macam mana mereka ni, adik-adik remaja kita ni yang tengah menghidapi gejala depression ataupun stres dan sebagainya, untuk diorang rasa lebih tenang, untuk diorang tetap sabar dan sebagainya dalam kehidupan. Okay, saya dapat signal tadi saya ada lebih kurang 2.5 minit untuk saya nak sebut. So saya ada 2 pesanan untuk mungkin Gen Z yang ada dekat sini, anak-anak remaja yang datang. Saya tengok ramai ni yang muda-muda datang ni. Saya ada pesan 2 perkara untuk kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan tekanan, depression, anxiety dan sebagainya. 2 poin untuk kita kongsi sama-sama. Pertama, jangan hidup dalam toxic positivity. Agama tidak melarang kita untuk sedih. Agama meraihkan seseorang untuk sedih. Sebab tu Allah rakamkan kisah Nabi Yaqub menangis sampai putih matanya dalam surah Yusuf. Kenapa sirah merakamkan tentang kisah Nabi Muhammad menitikkan air mata ketika kehilangan anak yang tercinta, isteri tercinta? Sebab nak bagi tahu kita ni manusia yang agama membenarkan kita untuk sedih. Cuma agama datang untuk tidak berlebih-lebihan dalam kita ni bersedih. Maka agama datang untuk ajar kita. Maka pertama adalah acknowledge dan validate kita punya emosi. Kalau kau sedih hari ni, sedih lah. Kenapa nak kena menafikan rasa sedih tu? Kalau kau happy hari ni, happy lah. Kalau down hari ni, down lah. Kalau rasa okey hari ni, raih kalau rasa okey tu. Maka kalau hidup dalam penafian, kita akan lebih sakit. Itu pertama. Betul. Kedua, stop hidup bergantung pada expectation manusia. Sebab manusia punya pemikiran, manusia punya expectation ni, dia akan berubah. Betul, sebab tu doa Nabi adalah tentang bagaimana manusia ni hatinya berbolak-balik. Manusia, ini hari dia boleh sayang kita, esok dia boleh benci kita. Hari ini dia boleh suka kita, bersumpah setia dengan kita, esok dia boleh tinggalkan kita. Sebab manusia ni berbolak-balik. Sebab tu Allah nak ajar kita, jangan pernah letakkan pergantungan dan expectation pada manusia. Letakkan pergantungan hanya pada Allah. Sebab manusia akan pergi tinggalkan kita, tapi Allah tak pernah tinggalkan kita walaupun kita banyak tinggalkan Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Padu tu yang ayat last kali tu, letak Allah lebih atas dari makhluknya. Itu memang betul Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kepada adik-adik kita yang mungkin tengah depresi ke tengah bergejolak jiwanya sekarang, berkecamuk emosinya, mungkin boleh aplikasikan 2 tips yang Ustaz sebutkan tadi, dan banyak juga ada di social media platform Ustaz kita. Kat mana Ustaz mereka boleh follow Ustaz? Izhar Nazri. Okey, ada kat sini. Dai Izhar Nazri memang dia punya nama, okey, ID Instagram dan juga TikTok. Dan alhamdulillah, tak sabar-sabar semua yang ada kat sini nak dengarkan kata-kata mutiara daripada Ustazah Asma Arin kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu dengar Ustazah pagi dekat Instagram Ustazah, kat TikTok, insya-Allah. Itu macam santapan rohani sebenarnya pagi. Tapi Ustazah banyak cerita mengenai kewanitaan, kekeluargaan yang sebenarnya perhubungan sesama manusia pun boleh menyebabkan punca kepada depresi, masalah-masalah jiwa yang berlaku hari ini kan Ustazah. Okey, dan saya pun antara yang cuba juga berjuang dalam perhubungan kan, satu ketika waktu yang dululah. Okey, jadi macam mana bila berlaku, kita bercerita mengenai rumah tangga ya Ustazah. Bila bercakap mengenai rumah tangga ni, memanglah macam-macam cabaran dia, dugaan asam garam dia, memang tak sentiasa happy dalam rumah tangga ni. Bukan kita joy je yang kita dapat dalam rumah tangga. Jadi kadang-kadang pergaduhan, perselisihan faham, perbalahan, habis segala barang dihempas dan sebagainya kan, menyebabkan pasangan itu dapat depression Ustazah, sampai ke tahap macam tu sekali mengganggu mentalnya.
So macam mana sebenarnya nasihat daripada Ustazah sendiri untuk menangani perkara ini, tak nak kita pergi sampai ia mengganggu mental kita dan menjadi berat. Macam mana Ustazah? Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah yang Tuhan yang telah mentadbir, yang telah menguruskan dan mengatur segalanya sempurna untuk kita. Daripada alam rahim sehinggalah saat ini, tidak ada pernah berlaku kesilapan ataupun kekurangan dalam pengurusan Allah terhadap hidup kita. Segala yang sedih, yang duka, yang jatuh, yang kecewa, yang pedih, semua itulah yang membina dan membentuk kita pada saat ini. Selagi mana kita hidup dalam ujian dan kita bertahan hidup bertuhan, bermaksud kita berada di jalan kebenaran. Setiap kali dalam solat kita membaca surah Al-Fatihah, dan di dalam surah Al-Fatihah kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka ya Allah. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Lalu permintaan dan permohonan kita kepada Allah itu Allah jawab melalui ujian demi ujian supaya kita kekal berada di atas jalan kebenaran. Lalu kita jatuh, kita merintih. Lalu kita sakit, kita mengadu pada Allah. Selagi mana kita menempuh jalan-jalan yang pedih, sukar dan susah, dan kita terus mencari Allah, sebenarnya itulah jalan yang kita minta menuju kepada jalan yang benar. Yang mana jalan itu insya-Allah akan membawa kita kepada syurga. Kerana di situlah terhentinya segala kesakitan dan kesedihan kita lalui saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Masjid yang berikan saya peluang yang berharga ini di pentas utama ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Puan Lin Arifin MC. Masya Allah, seorang wanita yang sangat hebat, aura yang sangat luar biasa. Di tepi saya, panelis bersama iaitu Puan Nadia Bakar. Saya juga follower. Saya juga pernah baca dan berkongsi penulisan Puan Nadia. Dan Alhamdulillah ini saya kenal dengan Da'i Izhar Nazri. Memang nampak bijak Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Kita sangat perlukan di kalangan ilmuwan, agamawan yang memahami tentang bab psikologi ini. Dan saya nak adreskan juga beberapa orang yang saya kagumi selama ni, saya selalu follow dan ikuti. Iaitu yang pertama Puan Zabita. Subhanallah, dan dibawa The Junior Puan Zabita hari ini yang saya selalu tengok. Peguam cara dan program bela. Saya sarankan
terkandung di dalam Al-Quran dan dibincangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai Tuhan yang mentadbir masuk kita. Allah yang ciptakan kita. Allah paling tahu kelebihan, kekurangan, kelemahan kita. Allah lah yang paling mengenal dan memahami kita. Maka di dalam Islam sendiri ada jalan keluar. Dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, lalu berkembanglah segala ilmu-ilmu lain termasuk ilmu psikologi dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, saya terus kepada bagaimana mengatasi dan menguruskan. Sebab saya pernah berpengalaman menjadi perunding cara rumah tangga. Selama 4 tahun saya jadi ketua unit runding cara. Orang bermasalah akan datang mengadu masalah. Yang dah bunuh, yang buat cubaan bunuh diri dah ramai yang datang. Yang tunjuk bukti-bukti, mereka dah kelam, mereka dah buat cubaan, surat doktor. Semua datang dalam keadaan jiwa yang sangat parah. Datang dalam keadaan yang jelas nyata mereka tidak ada keinginan lagi untuk hidup. Mereka dah hilang keyakinan bahawa mereka boleh bahagia, bahawa mereka boleh berjaya, bahawa mereka boleh bina kehidupan semula. Lalu ketika itu apa yang saya mampu lakukan adalah kembalikan keyakinan kepada dia bahawa dia tidak keseorangan. Sekurang-kurangnya dia yakin bahawa Allah bersama dengannya. Mungkin saya boleh cerita beberapa kisah dan mudah-mudahan boleh menjawab. Semalam di sini saya ada di bus PTS. Ada beberapa orang yang datang. Tapi yang saya ingat ada remaja perempuan yang umur mungkin 16, 17 begitu. Dia peluk saya kuat, kemudian dia menangis. Lalu dia sempat bisik. Dia kata, "Ustazah, saya mengalami tekanan mental, tekanan jiwa, masuk hospital, makan ubat, depression berterusan. Saya buat cubaan bunuh diri banyak kali. Namun alhamdulillah satu hari Allah izinkan saya dengar ceramah Ustazah berkaitan dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 44 yang sebelum ini saya selalu wawarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku bulat-bulat. Ufawwidu bermaksud menyerahkan bulat-bulat, sepenuhnya, bukan sebahagian, bukan sedikit, tapi seluruhnya diserahkan ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Saya selalu sebutkan ketika mengucapkan firman Allah ini, walaupun ketika itu kita belum faham, kita belum rasa, tetapi cuba ulang-ulang dan memahami maksudnya sehingga hati kita mula diberikan satu ketenangan ataupun hilang sekejap resah ataupun ketakutan yang datang. Sebab itu kalau orang tanya berapa kali nak baca, saya akan kata baca sehingga datang rasa ketenangan. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, saya pernah berhadapan dengan seorang suami yang ada anak 5 orang. Seorang pegawai tinggi, gaji belas ribu ataupun puluh ribu. Kalau saya sebut organisasi dia, semua orang tahu. Dia dah tinggalkan isteri, dah tinggalkan anak, dah masuk ward sakit jiwa, makan ubat berterusan. Dia tak boleh dah jumpa isi anak, dia nak buang semua insan di sekeliling dia. Dia dah hantar surat nak berhenti kerja sebab dia tak boleh jumpa siapa-siapa, dia nak hidup sendirian. Ketika itu saya sampaikan ceramah di tempat dia bertugas. Dia kejar saya sampailah dekat kereta. Dia kata, "Ustazah, alhamdulillah ayat Al-Quran surah Ghafir 44 itu telah membawa saya pulih kembali. Rupanya konflik saya ialah saya rasa tak ada orang faham saya. Isteri tak faham saya, doktor yang rawat saya pun tak faham saya, anak tak faham saya, kawan tak faham saya, semua tak faham. Dan akhirnya bila saya ulang baca ayat tersebut, saya mula memahami bahawa yang memahami saya adalah Allah. Allah paling faham saya. Dan ketika hati saya membisikkan keimanan bahawa Allah bersama, Allah faham apa saya lalu, Allah tahu apa yang mengganggu fikiran, Allah tahu kenapa saya jadi marah baran kepada isteri anak-anak. Dan apabila mula memahami dan merasai bahawa Allah faham
Maka ketika itulah datang sedikit demi sedikit diri saya. Lalu mudah-mudahan dengan itu Allah lindungi daripada gangguan jin dan syaitan dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah ataupun kamu menyebut nama Allah, jiwa kamu akan tenang. Jiwa kamu akan tenang. Kepada semua yang mendengar, saat kita menghadapi konflik, saya nak sebut perkahwinan saya pada tahun ini masuk tahun ke-18. Ada anak 7 orang. Saya pernah keguguran 2 kali. Kalau ikutkan 9 kali mengandung. Saya nyatakan bahawa saya bahagia. Saya nyatakan di sini di hadapan semua, alhamdulillah saya bahagia. Saya gembira. Saya merasakan rumah tangga saya sihat. Rumah tangga saya stabil. Bukan bermaksud saya tidak ada masalah. Bukan bermaksud tak ada konflik. Boleh jadi rumah tangga yang bahagia dan stabil lebih banyak konflik daripada rumah tangga yang kita lihat berantakan. Saya juga menghadapi pelbagai bentuk ujian dan cabaran rumah tangga. Tetapi apa yang saya setuju dengan suami, bila timbul konflik, bila timbul masalah, bila timbul perkara-perkara yang kita tidak boleh selesaikan, jangan fokus kepada siapa, tapi fokus kepada kita, fokus dan kita berikan tenaga, berikan akal fikiran kita untuk menyelesaikan konflik. Contoh, bila ada masalah anak melakukan sesuatu yang kita tak sangka dia buat, kita bukan cari awak salah, awak yang tak beri tumpuan pada anak. Tidak. Kami tumpukan tenaga kami bagaimana nak selesaikan masalah anak. Apa yang kita perlu buat, apa yang the best kita boleh usahakan. Bila ada masalah dengan kewangan, bukan kita fokus awak tak usaha, awak tak buat yang terbaik, awak sekian-sekian. Kami jarang bincang tentang siapa salah, siapa perlu betul, siapa sekian. Kami fokus kepada masalah. Allahu Akbar. Sebab itu bila pasangan datang dengan pelbagai konflik, saya tengok mereka banyak datang dengan fokus kepada siapa yang salah, siapa perlu berubah. Mereka kurang fokus kepada masalah. Sedangkan bila mereka fokus pada masalah, di situ akan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup pusingan saya ni, saya terus jawab soalan kedua sebab saya dah dapat soalan awal kan, iaitu zikir ataupun doa. Jadi saya dah share surah ayat 44 cukup kalau kita boleh bawa balik zikir ataupun doa tersebut. Cuma sebagai penutup, saya nak mengajak semua yang sedang menonton tingkat atas bawah semua ni, yang ada kiri dan kanan ni, untuk sama-sama zikrullah dalam suasana yang hiruk pikuk, dalam suasana yang huru-hara, kita kata bising orang lalu lalang ni. Lalu kita menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan di akhirat kelak, di mahsyar, suasana yang lagi hiruk pikuk, huru-hara, ketakutan, ketika itu mudah-mudahan Allah akan ingat kita. Tapi sebelum kita zikir, wahai para isteri, siapa isteri kat sini angkat tangan? Wahai para isteri, masya-Allah. Wahai para suami angkat tangan, suami sekalian. Wahai para anak-anak angkat tangan, anak-anak. Masya-Allah. Wahai para ibu ayah angkat tangan, ibu ayah sekalian. Saya pun ibu ayah, siapa ibu ayah? Apabila kita buat keputusan untuk bernikah 18 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, sebenarnya mindset kita dah kena bersedia. Bersedia untuk disakiti, dikecewakan, disedihkan. Kita kena bersedia, itu mindset kita. Apabila kita menerima yang kita nak anak lalu kita mengandung, kita kena bersedia untuk disedihkan, dikecewakan, disakiti daripada anak. Bila kita ada kawan, bersedia untuk disakiti. Bila kita ada rakan sekerja, bersedia. Kerana tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga tidak sempurna. Saya juga melalui setiap hari bersedia untuk disakiti dan dikecewakan oleh suami. Pasti ada perbuatan suami saya hari ini, boleh jadi sebab dia tak balas mesej saya, dia lambat balas, kita sedih. Bersedia. Kita tidak boleh berfikir untuk mengharapkan kesempurnaan, semuanya berjalan dengan lancar. Maka apabila kita telah bersedia,
Satu hari anak kita akan buat kita sedih. Suatu hari anak kita akan buat kita kecewa. Kita tidak menuntut anak untuk jadi seorang yang sempurna. Yang ada dalam perhubungan adalah kemaafan. Yang ada dalam hubungan adalah menerima kekurangan dan kelebihan secara adil. Tidak adil untuk menerima kelebihan saja. Pakej kelebihan datang dengan kekurangan. Di situlah adanya saling melengkapi. Hidup adalah perjuangan untuk mengejar bahagia yang hakiki, iaitu di syurga. Nabi dah sebut bahawa dunia ini dipagari dengan ujian demi ujian. Kalau kamu mampu lepasi satu demi satu pagar ujian, kamu akan bertemu dengan syurga. Syurga itu dipagar dengan ujian. Dan neraka itu dipagari dengan nikmat demi nikmat dunia. Kalau kamu hanya hendak menempuh nikmat demi nikmat, kamu akan bertemu dengan pagar ataupun pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian, terima kasih. Kita sudahi dengan zikrullah. Semua kita berzikir dan rasai nikmat zikrullah dalam suasana hiruk pikuk. Begitulah situasinya, kita sedih, pilu, sakit, marah, lalu kita tarik nafas dan zikrullah. Cuba kalau boleh pejam mata dan sama-sama kita memuji Allah dengan kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Kalimah itu memenuhi antara langit dan bumi. Dan Nabi SAW sebut, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ila lisan ala lisan saqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Dua zikir Nabi sebut, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang mana ringan pada lidah tapi berat pada timbangan amal. Dan dua zikir ini mendatangkan cintanya Allah pada kita. Bukan cinta makhluk, bukan cinta manusia, bukan cinta suami, bukan cinta anak, tetapi cintanya Allah yang kita jemput. Maka apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan jadikan orang sekeliling kita mencintai kita kerana Allah. Allah ya wadud, maha cinta yang memiliki cinta. Ustaz, mohon Ustaz pimpin sama boleh Ustaz? Kita nak zikir ramai-ramai. Wahid isnain salasah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama semua, kuat lagi. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, tuan-tuan sekalian, penutup, minta maaf ya, bersama dengan saya sebuah buku Ensiklopedia Keluarga Bahagia. Saya nak hadiahkan kepada tetamu kehormat dan juga Puan Zaveta, semua yang berada di hadapan ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, terutamanya para suami, para isteri. Buku ini ditulis bersama dengan Dr. Wan Nur Adibah dan Profesor Madya Dr. Nur Salihah Muhammad Saleh. Hari ini pihak Masrid memberikan harga yang istimewa, potongan 20%. Saya tak tahu kat mana buku ni ada, mungkin ada di sebelah sana. Saya insya-Allah akan beri tumpuan kepada buku ni. Selepas setahun, hampir setahun diterbitkan, saya tak beri tumpuan. Dan bila saya balik on the way datang tadi, dalam ini ada ilmu psikologi juga.
Ada ilmu bagaimana untuk remaja menghadapi depression. Ada ilmu bagaimana suami isteri untuk menguruskan konflik. Dan jika mereka ada yang bertanya mana rujukan buku yang lengkap untuk berkaitan dengan rumah tangga, saya bukan saja nak mengangkat buku sendiri, tidak. Kerana buku ini ditulis oleh 2 orang doktor yang pakar dalam bidang ini. Subhanallah, buku ini sangat lengkap. Daripada sebelum bernikah, awal pernikahan, dalam proses nak dapat anak, mengurus konflik sampai urusan di mahkamah, sampai urusan sama ada terus bertahan ataupun diuruskan sehingga ke mahkamah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan buku ini menjadi rujukan pihak-pihak berwajib, mungkin pihak-pihak yang menguruskan masalah rumah tangga, dan insya-Allah mudah-mudahan setiap rumah akan memiliki buku ini. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap, apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Baik, betul ada satu yang Lin dapat memang betul apa yang kata Ustazah, surah Al-Ghafir ayat 44. Sewaktu saya berada di titik terendah kehidupan saya pun saya amalkan Ghafir ayat 44 ni. Tapi lebih kepada macam ni Ustazah, maksud saya terkulai layu. Saya cakap macam ni, ya Allah ya Tuhanku, aku tak faham rencanamu. Rencanamu ini serabut, tapi aku percaya rencana inilah yang terbaik untukku. Jadi aku serahkan 100% urusan duniaku kepadamu. Aturlah mengikut kehendakmu, bukan kehendakku. Itulah doa saya repeat banyak kali sewaktu saya berada di titik terendah kehidupan saya Ustazah. Dan dia memang dalam surah Ghafir ayat 44 ni. Jadi sama-samalah kita amalkan. Dah banyak dah tadi Ustazah kongsikan, alhamdulillah. Okey, dan kita tinggal hanya 10 minit saja buat Puan Nadia. Puan Nadia mesti happy, tak banyak sangat masa sebab dia nervous daripada tadi, masya-Allah. Okey, tapi inilah yang kita nanti-nantikan. Okey, Lin pun nanti-nantikan sebab saya adalah pembaca setia buku Lost Puan Nadia Bakar. Okey, jadi memang dalam saya sebagai bekas pesakit illness anxiety disorder, memanglah kita ikhtiar macam-macam, termasuklah jumpa doktor, kita didiagnose sekian. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga seiringan mengamalkan spiritual journey ataupun tadabbur Al-Quran bersama dengan waktu tu Empower Quran Global bersama dengan Fatin Nabila, dan jumpa pula buku Lost, subhanallah, dihadiahkan oleh Puan Nadia Bakar. Jadi apa sebenarnya peranan tadabbur Al-Quran ni? Dia jumpa doktor, makan ubat tu is a different ikhtiar. Tapi ikhtiar yang satu ini yang akan membawa keamanan dan ketenangan kepada kita. Okey, Puan Nadia boleh kongsikan untuk sesiapa saja yang mengalami masalah kesihatan mental di ketika ini, apa peranan tadabbur Al-Quran? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami lagi ke? Masih, alhamdulillah. Okey, masa saya sangat sikit. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang sedang melalui cabaran emosi dan mental pada saat ini dengan ucapan barakallahu fikum, yang bermaksud semoga Allah memberkati kalian. May Allah bless you. Kerana ketika seseorang sedang diuji, pemerhatian Tuhan sedang tertumpu kepada dia. Allah sedang bersama dengan dia. Spotlight Tuhan sedang menghala kepada dia pada saat ini. Dan Allah Ar-Rahman yang sangat pengasih dan penyayang sedang memberikan perhatian pada dia dengan penuh kasih sayang. Tahniah kerana masih sabar hingga ke saat ini. Untuk bersabar, untuk tetap tabah dengan apa yang anda lalui. Sebab apa yang anda lalui, saya juga pernah lalui sebenarnya. Orang nampak kita gembira, orang nampak kita yang paling bahagia, orang nampak ciki-ciki macam tu kan.
bubbly, boleh sembang, boleh buat orang lain semua ketawa macam tu kan. Tapi orang tak tahu sebenarnya luka emosi dan juga yang melibatkan mental, orang tak nampak luka-luka tu. Jadi saya nak ucapkan tahniah kerana masih lagi bersabar hingga ke saat ini. Dan Allah juga ada bagi jaminan dalam Al-Quran, ya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Benda ni bila kita tadabbur Al-Quran baru kita akan jumpa. Kalau kita baca saja tapi kita tak faham makna, kita tak cuba tadabbur, memang kita tak jumpa. Dan Allah juga banyak sangat cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersabar. Antara ayat yang paling saya terkesan bila Allah kata, sungguh aku mencintai orang-orang yang bersabar. Can you imagine bila Allah sendiri yang bagi jaminan aku mencintai orang yang bersabar? Kalau kita nak compare cinta manusia dengan kita, cinta mak ayah pada kita, cinta mungkin suami kita pada kita, anak-anak pada kita, anytime boleh pudar macam tu je. Tapi bila Allah sendiri yang bagi jaminan, aku menyintai orang-orang yang bersabar, aku bersama orang-orang yang bersabar, saya tak boleh nak bayang macam mana. Dan benda-benda macam tu semuanya ada dalam Al-Quran. Bila kita tadabbur, syarat dia kita nak tadabbur Al-Quran, kita nak faham Al-Quran, kita nak faham apa yang tersurat, apa yang tersirat daripada Al-Quran. Kalau kita baca saja, let's say kita baca tu dengan tajwid kan, memang kita dapat ketenangan. Ini saya sendirilah, pengalaman saya sendiri. Baca, fokus pada tajwid, memang dapat ketenangan. Tapi lepas pada tu, saya relax balik. Relax balik. Jadi balik rasa sedih, rasa macam diri tak guna. Sedangkan depan orang nampak kita, kau nampak sangat berjaya. Tapi orang tak tahu belakang-belakang. Bila kita seorang-seorang, benda-benda tu datang balik. Rasa murung, kita rasa macam, ya Allah, kenapalah kau ciptakan aku? Kan, kalau aku kena lalui kesakitan-kesakitan macam ni. Dan kemuncaknya waktu tu, saya lalui ujian rumah tangga. Dan sekarang bila saya dah melepasi fasa ujian rumah tangga tu, saya rasa sangat bersyukur. Sebab kalau tak kerana diuji dengan ujian rumah tangga tu, mungkin saya tak cari Al-Quran lah. Mungkin saya tak cari Al-Quran. Alhamdulillah, Allah tunjukkan jalan sejak 4 tahun yang lepas. Saya mula, ini yang dia katakan istilah healing with Quran tu. Healing with Quran. Alhamdulillah, sebab dalam Al-Quran, bukan kita je yang ada masalah. Dalam Al-Quran, bukan kita je ada masalah. Rupa-rupanya masalah-masalah kita tu, orang zaman dulu-dulu lagi dah pernah dah lalui semua tu. Kisah pengkhianatan adik-beradik ada dalam Al-Quran. Isteri yang tidak mentaati suami ada dalam Al-Quran. Isteri yang dapat suami paling zalim di dunia. Kalau kita rasa sekarang macam suami kita zalim kan, boleh kenang-kenangkan balik ayat-ayat dalam Al-Quran, insyaAllah. Lepas tu kita boleh juga jumpa kisah-kisah. Antaranya seorang lagi, satu figure ni kita semua kenal lah. Dari kecil tak ada mak ayah. Lepas tu hak penjagaan pula bertukar-tukar daripada datuk kepada bapa saudara. Lepas tu ada juga kisah tentang difitnah, dicaci maki tanpa sebab. Sedangkan kaum dia sendiri yang gelarkan dia alamin. Kaum dia sendiri yang gelarkan, kau lah orang yang paling terpercaya kan. Tapi dia orang juga yang tak percaya dia. Lepas tu bukan tak percaya apa, sebab pegangan dia tu, dia sendiri yang menafikan dia punya kerasulan dia sendiri. Dia orang sendiri yang fitnah dia, benda-benda macam tu. Dan proses tadabbur ni saya nampak, kalau kita buat sehari satu ayat, saya selalu bagi contoh macam ni. Satu hari kita tadabbur satu ayat, bersamaan dengan 1% kita punya perubahan. Imagine kalau selama setahun kita buat 365 hari, adakah kita masih menjadi orang yang sama? Dan benda ni saya dah lalui selama 4 tahun. Alhamdulillah, kita belajar Al-Quran bukan cepat-cepat, bukan cepat-cepat nak faham, bukan. Dia memang ada proses. Mula kita dengan terjemahan je dulu kan. Lepas tu masih lagi ada benda-benda tak faham. Lepas tu kita start dengan tadabbur. Sebab sekarang dekat Malaysia, saya rasa sangat-sangat bertuah kita. Sebab dah banyak orang yang ajar tentang tadabbur. Kita ada Tadabbur Center, kita ada Akademi Tadabbur Malaysia, kita ada Empower Quran Global. Ramai yang dah cakap tentang Al-Quran. Sebab Alhamdulillah, hikmah untuk kita semua juga kan. Waktu PKP kan, semua orang mencari healing. Semua orang mencari healing. Dan saya pun pada asalnya
mencari healing juga dengan share nota-nota semua dekat Instagram Nota Nadia. Saya tak pasti sini ada ke followers Nota Nadia kat sini. Oh ada. Terima kasih sudah datang. Okay. Cara saya nak express the feeling, rasa kesyukuran saya sebab saya dah jumpa Al-Quran. Sebab daripada Al-Quran saya dapat, macam telah cakap, healing saya. Sebab every time bila saya relax, let's say dah start nak rasa fikir bukan-bukan, overthinking macam tu kan, cepat-cepat cari Al-Quran. Cari balik ayat-ayat yang saya dah tag tu kan. Ayat-ayat dah tag tu, contoh macam hari tu ada satu kes kita rasa macam tak dihargai lah. Apa yang kita buat tu ada orang tak hargai kan. Lepas tu cari balik ayat Al-Quran yang saya tag, yang Allah kata tak ada kebaikan yang Allah balas melainkan kebaikan sahaja. Waktu tu terus rasa healing. Masya Allah. Terus rasa healing, terus rasa soothing dan tak berlama-lamaan. Okay, InsyaAllah itu sikit daripada saya. Alhamdulillah, the best healing lah sebenarnya. The best healing is dengan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi jom kita sama-sama kepada sesiapa saja yang mengalami masalah kesihatan mental, ada masalah dengan jiwa, emosi, kondisi jiwa yang tak berapa nak okey kan. Okey, memang kita kena ikhtiar a lot of things. Kalau anda rasa anda ada disorder, ada penyakit dan sebagainya, tolonglah jumpa, seek professional help. At the same time, seiringan dengan itu, lakukan spiritual journey yang mantapkan lagi spiritual journey. Allah bantu, doktor bantu, orang keliling bantu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa titik solusi untuk permasalahan depresi, kemurungan, anxiety kita hari ini, insyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada semua panelis kita hari ini, Da'i Izzah, Ustazah Asma Harun dan juga Puan Nadia, atas perkongsian mereka yang sangat mantap yang kita boleh gunakan, aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Dan kita pun nak mengakhiri sesi kita untuk hari ini, tetapi sebelum itu kita nak jemput semua para influencers kita hari ini yang bersama dengan kita untuk sama-sama kita bergambar di atas pentas. Dan sekejap saja, mungkin dekat bawah ni pun boleh. Okey, kita bersama dengan Putri Syahira, Puan Zabita dan juga Irwan Faris. Dan kita sebenarnya ada Q&A, tapi disebabkan kesetukan masa, kita terpaksa untuk cancel kita punya Q&A session kita. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu-tetamu yang hadir hari ini. Kepada anda yang nak beli buku Lost dan juga keluarga bahagia, anda boleh ke kita punya ruang sesi di sebelah. Dan jangan lupa untuk masterclass kita, masterclass kalau boleh dikongsikan masterclass yang kita boleh scan di backdrop ini, masterclass yang akan dikendalikan oleh Da'i Izzah dan juga Puan Nadia, Sembuh dan Tumbuh. Okey, anda boleh scan untuk anda register, lakukan pendaftaran secara online. Okey, dan anda boleh dapatkan pelbagai input dan orang kata fakta-fakta menarik dan perkongsian bersama dengan Izzah dan juga Puan Nadia. Untuk hari ini terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah. Yang lain saya tak sempat nak tulis. Oh, terima kasih. Siapa tu? Baiklah, seorang lagi naik. Sekejap. Saya nak turun ke bawah. Mana yang Puan Zabita punya itu? Jadikan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan mulakan sesi pelancaran buku Dai Pena Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Para tetamu jemputan dipersilakan untuk mengambil tempat di tempat tetamu yang disediakan. Tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan mulakan sesi lancar buku Dai Pena Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dipersilakan sebentar lagi tetamu-tetamu untuk berada di tempat duduk tetamu, dan juga para penulis buku tersebut juga kita mohon untuk bersedia kerana kita akan mulakan majlis sebentar lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, para pengunjung pesta buku yang terus sama memeriahkan majlis yang akan kita mulakan sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan mulakan slot ataupun majlis pelancaran buku Dai Pena Bahagian Pendidikan Islam. Jadi kita mohon tuan-tuan dan puan untuk berikan ruang kepada para tetamu, para penulis untuk slot yang seterusnya untuk kita mulakan majlis. Persilakan para penulis yang sama-sama bukunya kita lancarkan sebentar lagi untuk berada di tempat duduk tetamu, kerana sebentar lagi kita akan mulakan majlis, ya. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dr. Norisa binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah. Yang berusaha Tuan Haji Azizan bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Program Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, mewakili Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Yang berusaha Puan Noreh binti Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam. Yang dihormati Tuan Haji Hasanuddin bin Hamid, Mantan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Para penulis, jurulatih, fasilitator yang dihadirkan, tuan-tuan dan puan-puan, para pengunjung pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada pagi ini kita dapat laksanakan satu sesi majlis pelancaran buku-buku Dai Pena Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara buku yang puan-puan yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah yang kedua adalah antologi karya berbuku Dai Pena Sekolah. Kita akan mulakan slot yang pertama ini dengan sesi forum bicara Timbalan Pengarah Islam yang kedua seterusnya Pengarah Hasanuddin bin Hamid, Mantan Pengarah Islam. Yang ketiga
dan ada Ustaz Muhammad Syarifuddin Al-Jarawi Negara Bagian Pendidikan Islam dan di meja kita yang keempat mana ini berfungsi Negara Bagian Pendidikan Islam. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Presiden Tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang ada di dalam utamakan dulu. Sekejap, tak apa. Yang mempunyai minat menulis, dia dapat menghasilkan
kasih Puan Nuria. Nanti ini Puan Nuria juga akan silakan. Terima kasih Puan Nuria terbaik. Ada bagaimana Puan? Tersebut dalam waktu buku ini, kita bukan sahaja berdepan dengan dunia tanpa sempadan atau global village, melainkan kita berperan dalam kemenun baginda masa, membangun nilai dan sosial dalam keadaan generasi masa kini. Jadi kalau ikutkan ini memang satu perkara yang gambar dan sangat penting. Kita beri ruang pada tuan sendiri untuk menulis tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tajuk yang telah diberi bagaimana pun insyaAllah bagaimana itu akan dapat akal tidak dapat diceritakan dengan baik sesuai dengan ini dan akal. Lantaran dapat saja dalam persidangan. Apa yang telah dijelaskan oleh Puan Nuria tadi dengan usaha yang telah dilakukan oleh bagian pendidikan Islam, contoh kita telah mengumpulkan anak-anak kita untuk membina karya-karya dalam bentuk buku, dan itu adalah satu manifestasi yang kita rasa amat sesuai yang kita lakukan untuk membina rencana. Ada dia tak sini nama kita nak. Ayat ianya selaras dengan akhirat. Ayat pertama yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang apa yang akan kita sebutkan. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi Muhammad bacalah wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Ayat pertama yang akan diturunkan banyak cerita tentang perintah supaya semua orang perlu membaca. Ada dua perkara yang dapat kita simpulkan di sini tuan-tuan. Hikmah daripada perintah yang telah diperintahkan oleh Allah pada Nabi Muhammad tentang pembacaan itu. Ada dua sesuatu yang saya inginkan pada sini. Yang pertamanya ialah dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu membaca, Allah perintahkan supaya Nabi Muhammad membaca. Aku tak tahu baca, aku tidak tahu membaca, dan aku tidak tahu membaca. Yang kedua, ketika perintah itu diturunkan, tidak ada perintah yang membaca. Apa yang dibaca ada. Jadi apa yang dapat kita dengarkan di Tanban, yang pertamanya pembaca itu adalah penting untuk membina akal. Itu yang pertama. Perintah untuk membaca, dia perlu melakukan proses yang tertentu, sama secara resmi ataupun tidak resmi. Yang resmi ini maksudnya ialah dia berstruktur. Itu sebab semua negara telah menentukan jumlah yang sangat tinggi untuk membina generasi, membina generasi dan juga warga negara yang mempunyai ilmu yang tinggi dengan ada sistem sekolah dan sebagainya. Karena itu tuan-tuan dan puan, ini adalah manifestasi daripada surah yang pertama. Yang kedua, apabila ayat yang diminta untuk membaca tidak ada bahan untuk membaca, itu adalah satu manifestasi di mana kita diminta supaya mengkaji. Ya, kita mengkaji, membina bahan-bahan. Kita
Itu adalah dua perkara penting yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan dan apabila perkara ini kita dapat laksanakan, maka sudah tentu masyarakat kita masyarakat yang dan kita kalau kita lihat apa yang telah dilaksanakan oleh kementerian dalam pesta ini adalah satu inisiatif untuk kemudian orang ramai masyarakat negara kita supaya membaca. Kalau akan membaca ini adalah sesuai dengan turunan ayat Iqra ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu proses yang pertama. Adakah bila kita tak pernah ambil gambar belakang sana atau mungkin mendidik anak, adakah semata-mata kita memberi ilmu? Dia tidak berhenti di situ saja. Kata-kata daripada berjangka Arab mengatakan ilmu bila amalin kata dari bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan InsyaAllah sahabat-sahabat yang berada di sekitar PBKL, hari ini merupakan hari yang terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 kali ke-40. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton live sekarang ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir untuk meriahkan lagi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada hari ini, insyaAllah. Okey, sekarang ini Ustazah sedang bersama sahabat-sahabatnya untuk yang ingin mendapatkan tanda tangan di sebelah pentas utama, insya-Allah. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin bersua muka, bertentang mata bersama Ustazah, bolehlah datang di pentas utama. Di sebelah pentas utama, Ustazah berada di sini, insya-Allah. Dia menilai, mentaksir, melihat apakah kepentingan yang keempat, dia mesti beramal. Selepas amal bersecara keputusan, maka dia akan menjadi pentas angkat. Dan akhirnya bila pentas berlaku, maka lengkaplah seorang murid itu akan jadi model, model insan. Tuan-tuan dan puan, kerana itulah kalau kita lihat dari segi pentaksiran belajar murid proses yang sama. Ya, untuk membina karakter murid ini, membina adat murid dengan kata nilai dan pentaksiran murid itu band 1, band 2, band 3, band 1 tahu, band 2 faham, band 3 buat. Kita buat amal secara amali dan akhirnya akan jadi satu kali ini agak syarat untuk membentuk sang murid akal yang dijaga pendidikan pengetahuan dan akhirnya murid itu menggunakan ilmu yang didapatkan di sekolah yang terbaik dapat nilai hasil daripada pendidikan itu. Bestnya dapat jumpa Yehe, semoga Allah rezekikan saya dapat jumpa dengan insya-Allah Kak, insya-Allah Puan Safi, jika ada rezeki insya-Allah boleh bertemu dengan Ustazah, insya-Allah. Seronoknya dapat peluk Ustazah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika ada rezeki, saya pun mendoakan sahabat-sahabat yang sedang menonton live ini untuk dapat rezeki untuk berjumpa dengan Murabiah Ummah Ustazah Asma, insya-Allah. Teruskan doa, teruskan support usaha dakwah Ustazah. InsyaAllah doakan kami, doakan Ustazah. Dan saya juga mendoakan agar sahabat-sahabat semua yang sedang menonton live ketika ini berpeluang untuk berjumpa dengan Ustazah, insya-Allah. Jika ada rezeki, insya-Allah tak ke mana. Alhamdulillah. Datanglah ke Keningau Sabah, InsyaAllah. InsyaAllah kita akan, jika ada rezeki, kita akan sampai di Sabah lagi, insyaAllah. Bagaimana yang kita maklum tuan-tuan dan puan-puan rasa berkaitan dengan akal budi sangat luas. Apa yang boleh kita tumpukan ini iaitu kita merujuk kepada kemampuan seseorang ataupun manusia itu berfikir secara rasional, iaitu dimasukkan dalam akal budi. Kemudian selain daripada itu berfikir secara kritis dan pada masa yang sama akan melakukan perbuatan yang
disuruh ataupun dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan akal budi yang pemilihan daripada tajuk buku yang kami sediakan bagi memberi kepada tuan-tuan dan para pembaca sekalian. Dan dalam konteks agama Islam, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita cuba dapatkan view yang lebih baik. Terima kasih. Sebab keadaan kat sini agak pack, agak ramai. Di belakang saya ni, di belakang kamera ni terlalu ramai. Jadi saya tak boleh nak alih kamera sangat. Saya mohon maaf. Asal-usul kita, kebenaran dan kebatilan, itu yang dimaksudkan akal budi dalam konteks agama, untuk kita memahami juga hukum agama. Sekiranya kita memahami asas kepada akal budi itu sendiri, maka akan lahirlah kehidupan kita yang sejahtera. Dalam konteks pendidikan yang kita nak, nanti datang Tawau nak sangat jumpa Ustazah, insyaAllah boleh. Ada rezeki kita akan sampai di Tawau, insyaAllah. Ustazah yang kat belakang dah terkepit tu. Lebih kepada pendidikan di Malaysia. Beginilah keadaan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, di WTC hari yang terakhir. InsyaAllah PBKL hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi sahabat-sahabat yang berada, yang ada rezeki bolehlah hadir datang meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Yang ambil dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, ada 4 perkara dalam 6 aspirasi murid itu. Ada satu aspirasi yang disebut sebagai etika dan kerohanian. Dalam etika dan kerohanian itu, adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 perkara yang perlu difahami, dihayati oleh kita, bagaimana untuk kita mencapainya supaya akan begitu sampai. Terima kasih yang doakan. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendoakan Ustazah, yang doakan tim. Semoga doa-doa yang baik itu kembali kepada sahabat semua. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati Ustazah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan supaya adik-adik ini apabila lepas sekolah nanti, ya, ramai yang tak lepaskan pulang untuk dapatkan tanda tangan Ustazah di buku Skripura dia Keluarga Bahagia, Cinta Sampai Syurga, insya-Allah. Pelan Pembangunan Pendidikan di bawah etika kerohanian. Dan yang ketiga, berpegang kepada prinsip apabila berlaku sesuatu perkara dalam situasi yang kritikal, mereka berpegang pada prinsip itu. Dan yang keempat, berani untuk melakukan perkara yang betul. 4 perkara ini, InsyaAllah ada rezeki sahabat-sahabat yang berada di alam maya yang sedang menonton ni akan berpeluang untuk berjumpa dengan Ustazah Asma Putih Harun. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah boleh jumpa Ustazah. Terima kasih bang. Terima kasih. Baik. Kenapa pemilihan tajuk buku ini? Bila kita menyebut tentang akal budi ini, kirim salam saya untuk Ustazah. Baik, Kak Linda. Kita meletakkan prinsip yang disebut oleh KPPM kita, Peraturan Pendidikan Malaysia, yang berkaitan dengan ABC itu sendiri. Sebab kita, anak-anak murid ni asasnya iaitu untuk membaca, mengenal huruf ABC, kan? Mengira 1, 2 dan 3 dan sebagainya, alif bangsa dan sebagainya, membaca, menulis alif bangsa dan sebagainya. Tetapi jauh daripada itu sebenarnya kita nak membangunkan anak-anak murid kita supaya mereka dilahirkan sebagai anak yang baik dan yang cerdik. Itu disebut sebagai ABC. Itu yang saya boleh kongsikan di sini. Ustaz Ruzain, izinkan saya satu perkara untuk kita berkait dengan ini, Ustaz Ruzain dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang disebut dalam karya Raja Ali Haji, sama-sama kita mensampaikan apa yang disebut oleh hikmah yang telah disebut oleh Nukilan Raja. Assalamualaikum Ustazah dan tim, semoga dipermudahkan segala urusan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat yang tak henti-henti mendoakan. Semoga setiap doa itu dikembalikan kepada semua. Amin, amin. Jika hendak orang yang berilmu bertanya dan belajar di hadapan ilmu. Saja saudara, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saksi Covid. Maknanya kita menaikkan murid kita bukan saja pintar, ada pertimbangan kita kenal kemanusiaan dan kita bercinta. Tuan-tuan dan puan,
scholar perlu betul simpulkan sedikit perlunya kualiti seorang guru dalam dunia pendidikan kita. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, semua adabnya yang berbahagia, Dr. Besar, Puan Zaitun Zudi, admin sampai pukul berapa Ustazah kat PBKL? Mungkin Ustazah tak lama sebab slot Ustazah pun sudah selesai di PBKL. Semua Ustazah akan melayani dan berjumpa bersama sahabat-sahabat yang ingin bergambar dan mendapat tanda tangan Ustazah, insyaAllah. Saya mengasihnya sebagai seorang guru dia tak boleh lari daripada lima tingkat. Pertama sekali guru sebagai mudaris, iaitu guru yang mengajar dengan pengajaran yang berkesan. Dan kedua guru sebagai mu'allim. Guru sebagai mu'allim, dia mengajar secara berperingkat dan mengenal kemampuan dan juga dia tahu latar belakang murid. Dan ketiga, guru sebagai murid atau murid salah dia boleh diberikan. Yang keempat, guru sebagai mu'allim, sebagai pembentuk adab. Dan yang kelima, guru sebagai murabbi, iaitu guru sebagai contoh teladan kepada murid. Jemaah Malali menyebut guru sebagai kayu yang lurus dan murid sebagai bayang-bayang. Bagaimana jika kayu yang berkurang masa kat bayang-bayang yang lurus. Seterusnya, Ibnu Khaldun banyak menceritakan tentang Ustazah kat mana? Ustazah berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, di sebelah pentas utama. Okay, sahabat-sahabat yang baru masuk, sekarang kita bersiaran langsung di PBKL di WTC di Kuala Lumpur, sempena Pesta Buku Antarabangsa. Hari ini merupakan hari yang terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang untuk meriahkan lagi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40 tahun ini. Dia tak sama dengan guru yang sudah 5 tahun dalam perkhidmatan, guru yang sudah 10 tahun dalam perkhidmatan. Seiring dengan peningkatan gaji dan peningkatan rate, bila diterima dari PSDM 2.0 meningkatkan kepada dan knowledge, maka alhamdulillah kita meningkatkan perkara yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bawa satu kisah ketika saya menjadi seorang guru. Pada tahun ke-5 perkhidmatan saya masuk menjadi guru disiplin. Satu kes, betul guru disiplin dah handle kes satu kes pencurian. Orang guru itu pada tahun ke-9 memiliki besar juga dengan kemudian guru disiplin. Dia kata kat saya dah tanya dah boleh tak ada pun dia nak mengaku. Saya cakap dia minta ustazah yang ustazah boleh. Maka saya kata dekat ustazah, saya kata saya ustazah dua dan saya ustazah. Maka saya pun cakap dengan murid Amir bukan nama sebenar. Amir saya kata yang lagi kamu kata kalau ustazah yang kedua, ustazah nak jual baik. Ini nak bola apa ingin? Kalau tak nak tanya kamu dekat duit tu, saya pun tanya di mana duit. Tuan dan perempuan ada yang ada tahu juga. Selepas dia periksa beg dia, selepas dia periksa baju dan pakaian dia, itu kita tak tentu. Mungkin dia kata apa lagi. Tapi saya lagi dia masih sebenarnya apabila seorang murid berhati kepada itu kepercayaan boleh menembus semua perkara. Maka murid tadi dikeluarkan daripada kecelakaan itu sebesar ini diserahkan kepada saya. Berbanding pengalaman saya, mula-mula menjadi seorang guru melalui kerja SMPI
menjalankan semoga Terima kasih kepada Marani dan bersama guru pada perempuan rekod masa sebenarnya untuk kita carikan. InsyaAllah kita sesi yang lain untuk carikan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada yang bersama dengan kita, Puan Noria, Puan Haji Ustazuddin, Ustaz Syarifudin dan Dr. Marani, dan saya buat dari supaya dapat dipasang di buku itu. Jadi saya hormat mempersilakan Tuan Puan untuk belajar dapat bergabung sekali lagi untuk kita meneruskan agenda-agenda pelancaran buku-buku dari IPENA pada Islam. Kita berikan tumpukan yang gemuruh kepada pendengar kita sebentar tadi. Dan kita berikan sedikit masa untuk dengan tugas pentas kita untuk menguruskan pentas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus saja majlis atau slot yang kita akan lakukan, iaitu majlis pelancaran buku-buku dari IPENA Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan dengan itu, dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Marisah Peter Suhaili, Timbalan Ketua Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah, untuk melancarkan, maksudnya memberikan ucapan dan melancarkan buku dari IPENA dan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbahagia ini dalam satu majlis yang sangat banyak keberkatan, kebebasan dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan tahniah syukur setinggi-tinggi terima kasih kepada Bapak Presiden kerana menjemput saya dan menasihatkan pada pagi yang berbahagia. Syabas dan terima kasih bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini antara bukunya yang sempat saya tengok tadi, dan juga saya sempat baca 2 hari 2 buku, iaitu yang antara anak-anak murid dan jadi tahniah kepada Ustaz Syarifudin dan semua barisan penulis yang sempat saya tengok tadi, yang sempat saya teliti. Ada beberapa yang menarik, antara lepasan yang tadi dan juga bagaimana Ustaz Syarifudin bayangkan yang lain, dan saya sangat berusia membagikan soalan-soalan beberapa kali apa yang saya lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah, syabas dan amat betul untuk pada saya khususnya guru-guru yang bersama itu banyak membaca membuat atensi sebenarnya membuat kita dan tetapi menilai lagi persoalan tadi perjalanan kita di mana
kerajaan, kemasyarakatan, malah ada satu lagi yang menyebut juga tentang COVID-19. Jadi saya supaya anda membuat anak-anak ini untuk menggarap ajar, menggarap ilmu dan mengaitkannya dengan alam alam atau punya ada kesamaan tentang sains dan teknik yang dapat menulis anak murid ini menjadi bersedia dan saya tinggi tetapi garapan yang bersahaja itu menyebabkan ia begitu indah yang tidak terlalu memperhatikan dan untuk bacaan murid yang terlibat dalam ini dan yang menjadikan analogi teruskan sekolah anak-anak dan kepada guru yang menjadi pemimpin mereka mengatakan sempurna tidak kemampuan demi untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung dia mengingatkan saya saya menulis kerana seperti mana pramudiaan yang kita penulis sifat keluarga dunia yang saya rasa akhirnya saya baca lebih 30 tahun yang lepas saya tinggal di hati juga saya yang akan baca kita tahu bagaimana perjuangan rakyat Indonesia merdeka dan negara mereka kalau cerita yang sangat indah saya akan mereka balik di mana dan kemudian anak-anak ini berupaya menggunakan berbagai teknik penulisan yang sangat indah, sangat logik sehingga kita baca berkali-kali supaya ini tidak miss dan seperti mana beliau orang boleh pandai setinggi hati tetapi selama dia tidak menuliskan dalam masyarakat kita justru menulis jadi ilmu dan dalam satu program ini ada dibuat sharing tentang buku dan tentang dalam buku ini terdengar disitulah kumpul dan berkumpulnya ilmu-ilmu yang tidak ditulis dan yang tidak ditemukan yang tidak dimanfaatkan yang tidak disebutkan maknanya kalau kita tak menulis anti-banti masuk kalau kita tak menulis saya tidak akan bersama dengan kita di pusara jadi sekali lagi syabas dan tahniah kepada anak-anak muda teruskan menulis pada teruskan menulis dan juga menulis kerana itu adalah cerminan dengan tunjukkan contoh macam dikatakan banyak yang terbaik ada yang terus ada ketikanya yang terus tapi bayar kerana ada benda ada tetapi yang ini dan percaya saya sebagai pendidik kita juga mempunyai pendidikan terbaik yang kira balasan dan ganjarannya adalah sebagai dan kita berdoa dia akan teruskan sejauh memberikan yang terbaik untuk melahirkan anak-anak kita sendiri dan untuk melahirkan Malaysia yang kita nak rakyat yang bertamadun, rakyat yang berbudaya tinggi kerana satu daripada ciri dan cerminan Islam tamadun ialah ilmu dan kita penting dan dalam masa mulia Bismillahirrahmanirrahim saya ingin melancarkan akal dan analogi kaki muda sekolah tengok dia baru bodyguard sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dia ada dia kena pakai baju sekolah nasib baik tak pakai tidak okey lah terima kasih dan ucapan atas ucapan kesediaan yang berbahagia melancarkan buku dan pena bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Tinggi
kelancaran dunia. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan montaj pelancaran buku akan bunyi dan antologi grafik fenomena. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang sedang menonton live ni. Masya-Allah. Assalamualaikum kat mana ni? Kita sekarang bersiaran langsung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di WTC. Hari ini merupakan hari yang terakhir Pesta Buku. Jadi sahabat-sahabat boleh datang meriahkan acara Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sahabat-sahabat semua yang memberikan salam. Terima kasih sahabat-sahabat yang masih berada di alam maya yang sedang menonton secara live. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga atas doa-doa yang indah. Semoga doa-doa yang baik dikembalikan kepada semua sahabat. InsyaAllah, amin. Hari tu pergi tak nampak pun Ustazah. Hari tu hari apa tu? Hari apa tu? Seronoknya boleh jumpa Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki sahabat-sahabat semua ni. Dan penulis buku antologi dan fenomena untuk berada di atas pentas untuk kita mendapat sampai dengan tetamu kehormatan. Dipersilakan.
Teringin ni nak jumpa Ustazah. InsyaAllah ada rezeki. Saya doakan sahabat-sahabat yang sedang menonton ni diberikan rezeki untuk berjumpa, bertemu dengan Ustazah. InsyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, pada menghargai diskusian yang berbahagia bersama Risam melancarkan buku-buku dan pena dipersilakan Tuan Haji Azizul bin Muhammad untuk menyampaikan buku-buku dan pena yang baru saja dilancarkan tadi sebagai kenang-kenangan dan kesempatan. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini tadi. Setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Nuhari sponsor Sedekru yang terlibat dalam penganjuran pameran buku antar bangsa Kuala Lumpur tahun 2023 yang cukup berprestisi. Kita seroja di atas para satu perempuan perangai. Andai kata tersilang bicara, kemaafan juga kami memberikan. Daun selasih permainan budak, mula-mula berbau warna, bertahun kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Aku berhada ataupun berwalakum. Assalamualaikum
wabarakatuh. Lama nak diri tu kami. Ni nak sign dulu sign. Ni Elisha, Okey. Dekat ada tu. Dania, Adam, Aisyah, Anda juga boleh mendapatkan kuasa Malaysia Madani secara percuma di kaunter pendaftaran di tingkat 2 selama minggu buku, kegemaran dan selama membaca. Terima kasih. Sezar, ni Tuan Tajul yang selalu infak kepada media. Oh, sebenarnya. Isteri ada datang? Tak ada. Ini licin dia. Naik motor. Sehat tak isteri? Alhamdulillah. Love dengan Masya Allah. Sampai gambar. Susah penganjur dah tak ada sebab slot diorang memang sampai pukul 11 je. So diorang tinggal kita dengan Perlu sini. Tak? Tak perlu. Dan tokoh Persatuan Pemisah Kesusahaan dan sebagainya. Aku akan mengundang Pasal Pengenalan Pertahanan Intelektual Raja Ali Haji menyikapi tempat analitis dan barisan wali Bugis. Bersama saya adalah yang dimuliakan Profesor Dr. Ali Asma dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Beliau
Universitas Negeri Makassar jenjang S2 hingga ke jenjang S3 dengan Universitas Sendiri. Beliau telah menulis persoalan dan juga besar kelas adalah buku dengan Profesor Integrasi dan All-Louis. Menulis surat kehadiran Pemuda Indonesia di Semenanjung Alam Melayu. Kedua, tiga adalah legasi tanah luar, legasi dalam inflasi, dan yang kedua adalah menjahit dan Nusantara melibatkan Indonesia sampai ratusan atas dia. Profesor juga telah mengajar lebih daripada 200 mata kuliah di Universitas tempat beliau bertugas. Tidak bermaksud saya ingin Prof dan diberikan konsisten kerja Prof berkenaan dalam dan penjelajahan isi dari kepada baik pada awalnya naskah ini kerajaan haji kami dan ini merupakan satu daripada 4 kajian atau tulisan dari beliau. Untuk menyelamatkan buku ini, saya menyerahkan Museum Nasional di Jakarta karena saya pikir ketika